Okay, so pada malam ni sebagai intro sahaja kepada kita semua, bagaimana untuk Sleeper Form 3 ni apa yang kita akan belajar. Okay, kemudian macam mana format PT3 dan apa yang awak akan dapat lah supaya awak akan berkelas saya nanti. Okay, kalau sekiranya awak teruskan saya, apa yang awak dapat nanti. Okay, so lebih kurang dalam pukul 8.30 sampai pukul 10 malam ni saya akan berkongsi sikit sebanyak apa saja info, okay, sebagai pengetahuan kita bersama. Lepas tu kalau ada apa-apa nanti, bolehlah berurusan dengan Cikgu Didi dan juga Cikgu Azhan. Okay, nombor telefon dekat situ lah. Awak lebih, padahal parent awak lebih arif lah, lebih tahu cikgu ni. Saya pun tak pernah jumpa cikgu ni lagi. Hanya berurusan dalam internet sajalah, dalam WhatsApp saja. Okay, tuition kita untuk pelajar-pelajar tingkatan 3 lah. Saya dimaklumkan anda semua ni adalah golongan pelajar yang pandai-pandai. Okay, saya dimaklumkan begitu. Pelajar MRSM, pelajar SBP, juga pelajar harian pun ada juga. Tapi dimaklumkan adalah pelajar-pelajar yang bijak-bijak lah. Okay, jadi pada saya rasa satu yang kata orang macam mana? Satu yang bagus lah. Dah bijak dah, lagi nak cari ilmu lagi. Itu sangat baik lah. Bagus lah. Alright. So dengan saya, insyaAllah, daripada mula saya bekerja sampai sekarang, inilah tagline saya pegang selalu untuk diri saya. Matematik tu kacang dia. Okay, alright. Bagi yang pernah nampak muka saya ni, inilah saya hari ni ya. Okay. Alright, dalam gambar nampak macam handsome kan. Berdepan-depan, tua dah cikgu ni rupanya. Okay, alright. Sebelum itu, okay, untuk yang pertama ni saya nak kenalkan saya diri saya dulu lah untuk pengetahuan kamu semua. Okay, nama saya adalah Azman bin Saad. Okay, itu nama panjang saya lah. Okay, nama yang saya pegang, nama saya guna selama ni ialah Azman Rizky. Okay, A-R-Z-M-A-N, R-Z-K-I-Y lah. Okay, alright. Saya nak kata terkenal tu taklah sangat, tapi boleh-boleh je lah. Alright, kenal sikit. Okay, tentang saya ni. Okay, saya mengajar di SMK Puncak Alam 3 lah. Bagi yang duduk di Selangor ni, mereka tahu lah Puncak Alam kat mana. Okay, bagi yang bukan Selangor mungkin tak tahu kat mana lah. Okay, tapi tak apa. Alright, so pada malam ni, okay, apa-apa benda kita buat sekalipun, kita akan mulakan dengan doa. Okay, dengan doa. So, doa ni saya memang tulis beginilah. Yang mana bertujuan apa? Supaya bila kita baca, kalau kita dapat baca dengan laju, bermaksud otak kanan dan kiri kita tu bagus. Okay, tapi siapa yang dapat bacanya agak slow sedikit, bermaksud otak kanan itu masih kena ditouch up lagi supaya cepat menangkap. Okay, alright. So, saya nak minta seorang pelajar boleh tak untuk baca doa ni? Okay, baca kuat-kuat tak apa. Okay, biar semua dengar. Okay, siapa yang volunteer nak baca? Silakan. Dari permulaan ni lah. Ada siapa nak cuba baca doa ni? Baca bagi kawan-kawan ni mengaminkan je. Boleh tak? Siapa? Ataupun saya sebut nama ke boleh? Okay, silakan. Ada siapa nak baca tak? Silakan. Okay, Ariel. Okay, silakan Ariel. Ya Allah, ya Tuhan kami, segarkanlah minda kami, celikkanlah mata kami, teguhkanlah diri kami untuk kami mengikuti tuition pada hari ini dengan lancar supaya kami beroleh ilmu, manfaat dan kebaikan daripadanya. Sesungguhnya matematik itu kacang dan kami mahu dalam PT3 nanti. Makbulkanlah hasrat dan harapan kami. Amin ya rabbal alamin. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih kepada Ariel Haziq. Okey, dapat baca dengan lancar lah, boleh kata lancar lah. Okay, boleh lancar, kita tahniah, terima kasih. Okay, jadi otak Ariel ni memang bagus lah saya tengok. Alright, bagi jalan ni pun sama juga. Yang boleh baca dengan laju, otak dia bagus lah. Okay, sebab apa? Sebab doa ni, bila saya pergi ceramah pun, bila saya tunjukkan ni, saya suruh baca, ada pelajaran yang tak dapat baca. Okay, dia sebut yang bagian bawah tu, dan kami mahukan 4 dalam PT3 nanti. Okay, ada sekali sebut SPM ni, dia sebut mendapat 4 tambah. Okay, jadi kita tak dapat tangkap tu. Alright, okay, tak apa, terima kasih. Okay, sedikit kenal tentang saya. Okay, nama penuh saya adalah Azman bin Saad. Okay, nama pena saya adalah Azman Rizky. Okay, saya adalah jurulatih utama kebangsaan KEBAT. Okay, Kemahiran Berfikir Tinggi Matematik dan juga guru inspirasi Icon di TV. Okay, dalam Malaysia ni ada 200 orang. Okay, ada 200 orang jurulatih KEBAT untuk matematik dan sains. 100 matematik, 1 sains. Saya salah seorang darinya lah. Okay. Dulu saya berada di Negeri Sembilan. Dalam Negeri Sembilan tu saya antara 10 JU KEBAT kebangsaan yang ada dalam tu. Saya sudah pindah Selangor, saya dekat Selangor lah. Okay. Alright. Saya banyak terlibat dengan ceramah teknik menjawab matematik SPM lah khususnya. Okay, sebab apa? Sebab semula bekerja sampai sekarang saya banyak mengajar kat tempat dah 5. Okay, tapi saya bila saya masuk sekolah baru ni, SMK Puncak Alam ni, saya dah diberikan tugas mengajar tingkatan 3 dan 4 saja. SPM saya tak pegang lagi. So untuk SPM baru ni, yang sekarang berlangsung ni, saya kuranglah rasa feel sikit. Sebab apa? Sebab saya tak terlibat dengan SPM.
Okey, saya ada ijazah sarjana muda pengurusan sumber manusia daripada UUM Kedah. Okey. Lepas tu saya ada diploma pendidikan kursus perguruan lepasan ijazah pengajian matematik daripada Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan Kuala Lumpur Pahang 2002. Awak belum lahir lagi pun satu. Okey, dan sepanjang 19 tahun menjadi cikgu, pernahlah 2 kali mendapat anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2004. Itu tahun kedua saya bekerja, dan juga 2014. Sekarang ni alhamdulillah selama 9 tahun saya dah bekerja di 5 buah sekolah di 4 buah negeri. Okay. Kemudian saya adalah jurulatih utama kebangsaan Kebat Matematik dan juga merupakan ketua bidang sains dan matematik di SMK Puncak Alam 3. Okay. Saya banyak terlibat dengan KPM, Kementerian Pendidikan, terlibat juga dengan lembaga perusahaan, terlibat juga dengan bahagian pembangunan kurikulum, JPN dan PPD. Okay. Sebagai penulis modul apa semualah. Okay, kalau dekat Selangor ni saya terlibat sebagai ketua bagi penyediaan modul matematik program tuition rakyat Selangor. Okay, untuk soalan terakhir negeri Selangor pun saya terlibat sebagai penulis jugalah, penulis soalan kebat juga. Okay, saya juga terlibat dalam keputusan sebagai saya salah seorang sebagai penulis item soalan SPM matematik. Okay, alright. Kemudian banyak juga menulis buku, okay, menulis buku bersama dengan penerbit dekat luar lah. Okay. Saya juga lah kalau program DTV tengok tu DTV tu, okey, untuk program matematik menengah rendah, menengah atas, saya adalah ketuanya lah. Okey, kementerian lantik saya, okey, kemudian NTV7 lantik saya sebagai ketua untuk menyelaras program tersebut, di mana saya cari cikgunya, kemudian saya bagi tajuk-tajuknya dan mereka tu kena buat slide-slide-nya, kena buat pahamannya, saya akan semak tengok. Kalau saya kata cikgu nak ubah bahan cikgu, mereka kena ubah. Tak ubah, tak boleh muncul kat TV. Kalau kata cikgu, bahan cikgu okey, dia boleh muncul kat TV. Dan saya pun akan muncul dekat TV jugalah. Okey, tahun lepas pun sudah muncul banyak kali, tahun ni pun saya akan muncul. Okey, minggu depan saya akan recording untuk slot tahun 2022 punya. Okey, right. Dan kamu pun nanti, kalau kamu ada masa free, dan saya nak jemput kamu lah untuk muncul kat TV sebagai peserta Google Meet lah. Okey, di mana bila program Didik TV dilangsungkan, kita akan menjemput 4 orang pelajar. Okay, saya akan cari pelajar-pelajar yang bukan sekolah saya lah. Saya cari pelajar luar. Jadi kalau kamu ada yang berminat nak muncul dekat TV, boleh nanti. Okay, saya akan bagi info nanti. Sesiapa yang ada masa free waktu tu, boleh nak join. Tak ada masalah. Okay, alright. Kemudian, saya juga seorang penceramah tanya menjawab. Tahun lepas punya SPM, alhamdulillah saya saya berceramah secara online, secara face to face, lebih kurang dalam 178 buah sekolah. Okay, penulis modul dan juga seorang novelis. Novel. Okay, tulis cikgu matematik tapi tulis novel. Bolehlah sikit-sikit. Okay, itu sikit tentang saya lah. Alright. Kemudian, ni sebagai ingatan lah. Sebagai ingatan, okay, untuk hari ini, MRSM Pekan akan ditutup seminggu kerana 39 orang calon SPM-nya positif COVID. Okay, alright. Kemudian ada sekolah-sekolah lain yang terlibat dengan banjir lah, apa semua kan. Dan tahun ni pun, sekarang ni pun masih ramai calon SPM yang tak boleh ambil SPM kerana positif COVID, kuarantin. Jadi untuk anak-anak semua, okay, sebagai ingatan pada diri sendiri juga, okay, kepada semualah, guru-guru ke, pelajar ke, sama-samalah akur SOP. Sebab apa sekarang ni adalah dia tak macam dulu. Kalau dulu siapa yang kena COVID, siapa pun terdapat dia pakai gelang pink tu. Jadi kita dapat tahu, oh orang ni ada COVID, orang ni ada COVID. So kita boleh elak dia. Tapi sekarang dia tak macam tu. Kerajaan dah buat keputusan sekarang ni tidak ada pakai gelang-gelang lagi. Hanya just update sahaja MySejahtera. So kita tak tahu sekali siapa yang ada COVID, siapa yang kontak rapat. Jadi sekarang ni tugasnya adalah atas kita. Sama-sama kita jaga diri kita, okay, berwaspada selalu, jaga SOP. Sebab apa? Sebab benda tu sekarang ni berada di mana-mana saja. Kita tak tahu siapa yang ada, siapa yang tak ada. So tugas kita sendirilah jaga diri kita. Alright? Sebab apa? Saya selalu pesan pada guru-guru saya, pada anak murid saya, COVID ni tak macam harimau. Okay, kalau dia harimau, dia nampak dia boleh lari. Dia tak macam longkang, nampak dia boleh lompat. Okay? Dia tak macam lori juga, nampak kita boleh ngelak. Okay? Tapi COVID tak macam tu. COVID ni, kita tak nampak dia dan tidak ada sesiapa pun nak dia. Okay? Tetapi dia nampak kita dan dia cari kita sebab dia nak cari rumah dia. Jadi jangan cari siapa. Carilah orang-orang yang sambil lewa, leka, belaga. Ini lah kita ambil. Okay? So sama dia ni. Alright. Dan kita alhamdulillah. Okay? Kita alhamdulillah. Dah disuntik kan, dah kena vaksin 2 kali kan. Ada yang 3 kali, macam saya 3 kali lah. Okay, bagi anak-anak pelajar, 2 kali suntikan. Tapi disuntik pun bukan bermaksud kita dah selamat. Sebab apa? Sebab suntikan ini hanya just untuk mengurangkan kesan je lah.
Contoh saya sendiri kan, dah lengkap 3 dos dah, tetapi tetap juga kena. Okay, pada 2 minggu lepas saya kena. Okay, satu family saya kena. Bermula dengan isteri saya. Lepas tu esok tu anak-anak saya pula kena 3 orang. Lepas tu saya. Saya tak kena sebenarnya. Tetapi kerana kesilapan update data dalam Sejahtera menyebabkan saya juga dicop sebagai positif COVID. Saya setakat ni alhamdulillah tak pernah positif. Tapi kerana kesilapan key in data dalam Sejahtera, maka ternaiklah nama sebagai salah seorang confirm case. Okey, jadi terpaksa lah kena kuarantin. Apa kesan dia? Kuarantin saya ni habis 22 bulan 2. Pada tarikh tersebut sepatutnya saya muncul dekat TV secara live. Okey, pecutan SPM. Tapi kerana baru habis kuarantin, maka tak boleh muncul kat TV. Sedihlah juga sebenarnya. Sebab apa? Sebab bahan sudah sedia dah. Tapi tak boleh muncul kat TV. So, kepada anak-anak semua, tolonglah, tolong kita sama-sama jaga diri kita supaya tidak terkena COVID ni. Okey, sekarang ni pun, depan rumah saya pun ditutup pintu semua. Okey, jiran depan rumah saya positif. Jiran tepi rumah saya pun positif sekarang ni. Banyak yang kena. Okey, jaga diri ya. Okeylah. Kenangan saya. Okay. Saya bermula dekat sekolah ni. Sekolah Menengah Sains Teluk Intan. Itu sekolah saya. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okay. Habis sekolah, alhamdulillah. Walaupun result tak bagus mana, patutnya SBP straight A, tapi saya tak dapat straight A. Okay. Saya dapat gitu, dapat juga masuk ke matrikulasi. Okay. Saya masuk matrik waktu tu. Awak tak lahir lagi. Masa tu awak masih ada kat syurga lagi. Bermain kat syurga kan. Alright. Saya masuk matrikulasi. Dan saya habis juga degree pun kat sana juga. Habis degree saya bekerja. Okay, bekerja sebagai seorang sebagai pengurus semua manusia semua, tapi rasa boring bekerja tu, saya letak jawatan, jadi saya mohon dia cikgu. Masuk ke maktab perguruan tahun 2002 dekat Pahang. Okay, maktab perguruan Tengku Abang Kuala Pahang. Saya orang Perak asalnya. Okay, saya orang Perak. Okay. Kemudian sampai kat Pahang, kemudian 2003 saya isi borang posting, pertama saya pilih Sabah. Kedua Sarawak. 3 jauh. Kenapa saya pilih jauh-jauh? Sebab saya nak dapatkan pengalaman lah bekerja jauh-jauh kan. Sebab kalau kita nak pergi sendiri memang tak pergilah. Sebab kita fikir kos mahal. Macam-macam lah. So, bila balik kerja ni dapat peluang. So saya pun minta. Dan saya dihantar ke Sarawak. Itu sekolah pertama saya. 2003. Kamu belum lahir lagi. Okay, kamu belum lahir lagi. Saya dah mula bekerja. Okay, 21 saya ingat lagi. 2003 saya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Simunjan nombor 1 Sarawak. Okey, waktu saya pergi tu jarak antara Bandar Kuching ke sekolah saya hanyalah 100 km sahaja. Tetapi terpaksa naik kenderaan selama 5 jam. So bolehlah imaginekan macam mana rupa bentuk jalan tersebut. Okey, jarak 100 km sahaja tapi terpaksa ambil masa selama 5 jam untuk sampai. Okey, jalannya berbatu-batu, masuk kawasan balak semua waktu tu. Okey. Kemudian saya target duduk sekolah tu lama. Tetapi malangnya jodoh tak panjang lah dengan sekolah tu. Selepas 6 tahun, saya bertukar ke negeri Kedah. Okay, saya masuk ke Kedah, SMK Jabi Pokok Sena. Okay, waktu tu saya masuk ke sana. Lepas tu, selepas 3 tahun saya berkahwin, dapat anak. Ni rezeki anak. Saya dinaikkan pangkat jadi ketua bidang, dihantar masuk ke Sekolah Menengah Agama Datuk Haji Tan Ahmad Simpang Durian Negeri Sembilan. Saya masuk Negeri Sembilan. Kenapa masuk Negeri Sembilan? Sebab orang rumah saya orang Negeri Sembilan. Saya minta pindah ke Negeri Sembilan, tak dapat mulanya. Tapi rezeki anak kan, lepas tu hari ni saya tengok cek keputusan tak diluluskan. Tak apalah, anggap tak ada rezeki nak masuk Negeri Sembilan. Lepas tu esok tu dapat call daripada kementerian, ditanya saya, cikgu nak masuk Negeri Sembilan? Saya kata naklah masuk kalau boleh. Dia kata boleh masuk cikgu, tapi cikgu kena naik pangkat jadi ketua bidang dan masuk sekolah aliran agama. Cikgu setuju tak? Kata. Saya pun minta je seminggu tempoh masa nak fikir. Okay. Saya pergi tengok sekolah tu macam mana, kedudukannya macam mana. Lagi saya pun setuju. Jadilah saya sekolah ketua bidang. Dihantar masuk ke Negeri Sembilan. Okay. Selepas 5 tahun, saya rasa macam tak boleh nak go on lah dengan pengetua dia. Okay, tak berapa nak ngam dengan pengetua dia. Saya pun fikir-fikir saya kena berubah angin lah. Maka saya pun minta pindah. Saya letak jawatan ketua bidang, jadi guru biasa semula, minta pindah masuk ke Selangor. Okay, saya pun dihantar ke SMK Kuala Selangor 2018. Lepas tu orang kata kalau dah dah rezeki kan, dah rezeki, okay, dapat anak tahun 2020. Okay, kemudian dapat pula panggilan daripada PPD. Dia lantik saya sebagai ketua bidang semula, dihantar ke SMK Puncak Alam 3. Tahun lepas saya pindah ke sekolah ni, bulan 8. Okay? Itulah dia
perjalanan perjalanan kerjaya saya daripada semula belajar sampai sekarang ni. Sekarang saya berada di SMK Puncak Alam 3, di Puncak Alam lah, dekat-dekat dengan Shah Alam je lah. Sebagai ketua bidang kat sana. Saya ni, kalau kamu pergi sekolah kamu, kalau kamu tanya cikgu kamu, kenal tak Cikgu Azman? Mereka mungkin kenal. Sebab saya ni boleh katakan satu Malaysia kenal saya lah kot. Alhamdulillah lah, rezeki ya. Alright. Kalau kamu tanya cikgu kamu, kenal tak Cikgu Azman? Kalau sebut Azman, mungkin dia orang kata, Azman mana? Kamu sebut Azman Rezeki. Mungkin mereka kenal. Sebab apa? Sebab saya ni suka menulis modul. Saya suka menulis modul dan saya ni setiap tahun saya akan hasilkan modul-modul baru. Alright. Tahun lepas, saya terbitkan buku. Nama bukunya Puncak. Mungkin berapa dah jumpa dekat kedai buku ke apa semua. Inilah buku yang saya tuliskan ni. Saya gunakan nama Azman Rezeki. Kemudian untuk tahun ni pula, saya banyak tulis buku tentang 5, tentang 4 lah. Dan untuk tahun ni yang tahun lepas punya, saya terbitkan modul teratai, kaktus. Tahun lepas saya tak terbitkan modul teratai 1 dan 3 sebab saya sibuk sangat. Alright. Untuk tahun ni pula, saya dah terbitkan modul lompat. Ini khusus untuk pelajar-pelajar SPM sekarang lah. Yang dekat SPM sekarang ni, mereka ambil exam ni. Mereka boleh jawab buku ni. Dan untuk form 3 macam kamu ni, saya sekarang ni baru selesai menulis modul untuk tingkatan 3, namanya adalah modul hijau. Tahun ni saya akan gunakan modul, nama ni color-color lah, hijau, biru, kuning. Alright, modul form 3 ni saya sudah siap, sedang tulis skema jawapan lah. Dan modul ini awak tak payah beli. Sebab apa? Modul ni saya akan gunakan dalam kelas tambahan kita nanti. Jadi awak boleh, boleh belajar dari situ lah. Alright. Ni. Tahun lepas, alhamdulillah, rezeki saya muncul dekat TV. Saya muncul sebanyak 15 kali lah dekat TV. Dan kalau kamu pernah tengok lah pelancaran didik TV sekalipun, kamu pernah, PM kita masa tu, Tan Sri Mulia Yassin, dia sebut nama saya. Saya masih ingat lagi lah, waktu tu saya dijemput pergi ke TV3, waktu tu pelancaran program didik TV ni, dia sebut kat situ lah, waktu tu disebut, baru-baru ini saya berpeluang menonton satu slot rancangan didik TV. Saya menonton subjek matematik yang disampaikan oleh Cikgu Azman bin Sa'ad. Dia kata itu. Waktu dia sebut nama saya tu, maka orang pun tunjuk, itulah Cikgu Azman ni tunjuk kat saya. Waktu itulah saya jumpa dengan Menteri Pelajaran apa semualah. Alhamdulillah rezeki saya. Alright. Saya juga pernah muncul dekat MHI juga waktu tu. Saya ingat lagi 18 Februari. Saya ingat lagi waktu tu dijemput. Waktu tu saya disebut-sebut nama di sana pakai guru Cikgu Azman ni pakai guru inspirasi didik TV. Dan Menteri Pelajaran waktu tu, Dr. Rizidin pun, dia pesan kat saya masa tu, Cikgu Azman pergi mana-mana kenalkan diri cikgu sebagai guru inspirasi ikon di TV. Mudah-mudahan bila cikgu sebut begitu, maka akan ramailah pelajar-pelajar guru-guru yang nak menonton di TV kita tu. So saya pun peganglah title tu. Saya bawa ke mana-mana, saya ceritalah saya ni guru inspirasi. Tapi walaupun sudah muncul dekat TV banyak kali gitu, saya masih anggap saya seorang guru yang sangat biasa-biasa. Sebab apa? Sebab saya selalu fikir gini, di luar sana tu, masih ramai lagi guru-guru yang hebat-hebat, yang berpencapaian peringkat antarabangsa, peringkat ASEAN, peringkat Asia, peringkat kebangsaan semua, tetapi mereka tak berpeluang macam saya. Sedangkan saya ni seorang guru yang biasa-biasa saja ni, dapat peluang muncul TV, jumpa menteri semua. Jadi saya anggap saya sebagai guru biasa. That's why saya masih anggap saya ni sebagai guru yang biasa-biasa saja. Pergi mana-mana pun tetap macam tu. Pakai slipper, tak ada dompet pun. Alright. Sebab saya begitulah. Sebab saya kata kebetulan saja saya dapat muncul macam tu. Alright. Lah anak-anak semua ya. Tadi saya cakap saya juga seorang novelis. Alhamdulillah. Bagi anak-anak pelajar yang pernah lah pergi mana-mana atau minat baca novel, mungkin terpernah nampak novel ini. Akhirnya aku temui. Nama penulis Tiana Aresha. Ataupun jangan kau guris, kalau terjumpa dekat library sekolah awak ke, jangan kau guris hati cikgu, Adriana Aresha. Ataupun terjumpa dekat buku Akhirnya Bahagia Milikku, Azman Rezeki. Itu semua adalah nama saya lah. Saya peduli je. Kenapa guna nama Tiana Aresha? Kenapa guna nama Adriana Aresha? Kenapa nama perempuan? Sebabnya ialah syarikat penerbit kata kalau guna nama lelaki tak laku bukunya, kurang laku. Jadi guna nama perempuan. Saya pun guna nama Tiana Aresha. Kenapa Aresha? Azman Batrisha, anak saya yang pertama. Kemudian Adriana Aresha, anak saya yang kedua Adriana dengan Azman Batrisha. Tiana tu syarikat lagi.
Kemudian bila nama saya dah kuat, saya cuba guna nama saya sendiri, Azman Ruski. Saya jual buku tu sendiri, nampaknya tak laju semana buku yang awal yang dua tu. Jadi itu sebabnya kenapa saya dah kurang menulis novel. Sebab apa? Sebab itulah. Sebab saya rasa saya pun dah sibuk sangat-sangat dengan matematik, jadi saya pun dah kurang, dah slow dah menulis novel ni. Okay? Tapi itulah saya. Okay? Boleh mengira, Alhamdulillah. Boleh juga menulis novel. Rezeki sikit-sikit lah. Okay. Ni. Anak saya ni, Asafi ni, dia suka bertanya. Dan dia pernah tanya saya, macam mana saya boleh pandai matematik? Dia kata dia pun nak pandai macam saya. Okay? Sebab apa? Sebab ramai pelajar yang anggap matematik ni bapak susah. Pecah kepala otak nak fikir. Tak target langsung. Gagal pun gagal, tak kisah. Kata. Yang penting meluat dengan mat ni. Okay. Jadi macam mana nak pandai matematik? Saya kongsi kat sini. Untuk kita pandai matematik, sebenarnya tak susah. 5 syarat yang kita kena ikut. Yang pertama sekali lah, mindset kita kena positif. Sebab ramai pelajar fikir mat itu susah, mat itu payah, mat itu tak wajib lulus, gagal pun gagal lah, lantak lah. Yang penting kita belajar je lah apa pun. Kita kata gitu kan. Alright? Jangan begitu. Kita bila kita nak berjaya ni, kita kena rasa positif. Sebab saya sendiri pun, okay, akui betul-betul, saya tak pandai mat. SPM dulu, waktu saya tingkatan 3, saya ambil PMR masa tu, tak dapat A matematik. Walaupun SPP, saya dapat B saja. Okay, UPSR saya dapat A lah. SPM pun sama juga, saya dapat A. Saya dapat B saja. Kemudian, jadi cikgu mat pun macam mana cikgu mat? Dia kan result tak bagus. Jadi cikgu mat ni sebab mak saya isi borang. Mak saya beli borang, mak saya isi borang cikgu matematik. Tiba-tiba dapat. Saya tanya mak saya, kenapa pilih matematik? Orang tak pandai matematik kata. Orang minat geografi, orang minat ekonomi. Mak saya kata apa? Mak saya kata, mat ni cikgu lelaki tak ramai. Jadi kalau kita minta, senang dapat. So dapatlah. So nak tak nak, terpaksa lah cikgu mat. So macam mana saya nak buat? Jadi oleh sebab saya tak pandai matematik, saya kena positif juga sebab saya dah jadi cikgu mat ni. Jadi macam mana saya buat? Jadi sebelum saya masuk kelas, saya akan buka buku balik. Rujuk balik. Dari situlah. Dan saya mula melatih diri saya supaya suka matematik dengan cara saya buat modul. Saya buat modul saya sendiri. Daripada saya mula 3 buku, ubah-ubah sikit, sampai kepada sekarang ni, saya buat modul tak payah tengok buku pun. Okay, semua modul saya tak tengok buku pun. Just on the spot tulis. Itu ya. Bila saya juga suka mencabar diri saya supaya sentiasa usaha dapatkan jawapan. Kalau anak-anak semua pun sama begitu juga. Okay. Dapat soalan matematik, cuba jawab, tak dapat jawapan, anak tak give up, cuba juga buat lagi sampai dapat jawapan, insya-Allah rasa minat terhadap mat tu akan timbul. Bila minat tu dah mula datang, soalan susah sana sekalipun atau kamu sibuk sekalipun, kamu tetap akan buat mat juga. Itu cara dia. Okay? So mindset kena positif. Jadi yang join pada malam ni, saya anggap kamu semua ni memang minat matematik lah. Memang positif matematik lah. Alright, kalau kamu tak minat, memang kamu takkan join. Okay? Alright. Yang kedua, kena ada minat, kena ada enjoy. Belajar mat ni macam tu. Sebab saya, dalam kelas saya adalah guru yang paling, kata orang apa, budak tunggu masuk kot. Sebab apa kot? Sebab apa? Sebab saya ni jenis yang suka bersembang-sembang, berhura-hura dengan pelajar-pelajar ni. Okay? Masuk kelas, tanya dulu, sembang-sembang tentang bola dulu apa semua dulu. Lepas tu baru masuk belajar. Sebab apa? Sebab kita nak belajar mat, kita kena ready. Minat kena ada semua. Tak bolehlah masuk-masuk. Okey, buka buku semua. Buka buku muka semua ni kita buatkan. Tak boleh gitu. Okey? Sebab saya saya masuk akan buat apa kata? Teka-teki dulu ke, okey, bertanya dulu ke. Contoh katakan macam katakanlah. Contoh katakan semalam, contohnya Selangor lawan KL. Serius sama. Okey, saya bertanya budak-budak. Macam mana game semalam? Okey tak? Masa 3 sama okey tak? Saya akan minta pada tu. Bila pada dah sembang-sembang kita dah ready. Okey, kalau sekarang kamu dah ready kan? Jom kita belajar. Saya start gitu. Okay? Alright. Saya jenis dan tak garang lah. Tapi kalau segaram, memang segaram betul lah. Okay? Kalau segaram, memang segaram betul. Sebab dekat Negeri Sembilan dulu, saya ketua wajan. Memang saya rotan budak ya. Okay? Alright. Okay. Seterusnya. Belajar. Mat ke, tak kisah apa subjek lagi. Kita mesti ada target. Okay? Target kita macam mana? Kalau kita tak pandai, target dah dapat D dulu ke E dulu. Kita belajarlah betul-betul. Dia dapat target tersebut, upkan lagi target kita tu. Sampai kita setinggi yang mungkin lah. Tapi mesti ada target. Okay, contoh kata kamu, tentang 3 ni kan. Okay, kamu target tahun ni aku belajar
exam tengah tahun nanti aku nak dapat C contohnya. Kita mula dengan rendah C. Okay, kita belajarlah betul-betul. Belajar setahap C. Katakanlah bulan 5 tu exam dapat C. Okay, so untuk ujian trial nanti, awak target dapat B pula. So awak usaha ke arah B tu. Dan katakan trial tu dapat pula B. So yang PT3 sebenar, target A. Bila awak ada target, awak akan buat usaha tu setakat mana awak target lah. Kalau target E saja, kerja pun ala kadar je lah. Okay, tapi mesti target. Okay, yang keempat lah, matematik ni, dia tak macam BM, tak macam yang lain. Okay, sebab matematik ni, dia mesti buat latihan yang berterusan. Okay, mesti buat latihan berterusan. Dia macam kita semayang lah. Okay, kena buat setiap hari, kena buat tepat waktu, barulah kita akan ingat bacaannya, ingat stepnya. Okay. Macam tu juga matematik. Kena buat setiap hari. Tak cukup sekadar ikut jadual sekolah. Target saya untuk semua exam dari Form 1 hingga Form 4 adalah A. Oh, terbaiklah. Malaysia boleh. Okay, terbaik. Okay, alright. Okay. Okay, sambung lagi ya. Okay, Alif the Legend kata, okay, target saya untuk semua exam daripada Form 1 sampai Form 4 ialah A. Terbaik, okay. Itu bagus. Bila kita ada target, memang kita akan usaha betul-betul lah. Alright. Okay. Balik pada asalnya. Okay, latihan berterusan. Okay, tak boleh sekadar ikut jadual sekolah. Tak ada dalam jadual, tak belajarlah mat, jangan itu. Mat ni dia kena buat setiap hari. Okay, jadual sekolah ikutlah. Latihan cikgu bagi tu buatlah. Tapi kita kena ada juga jadual sendiri yang mana setiap hari mesti ada mat. Okay, paling kurang pun setengah jam mesti ada. Okay, sebab apa? Sebab mat dia buat selalu gitu. Alright, seterusnya. Berguru dan jadi guru. Okay, apa maksud kat sini? Maksud kat sini ialah macam ni. Berguru ni. Okay, katakan Alif. Sambil Alif ni sebab dia timbul tadi dalam mesej. Katakan Alif. Buat latihan, terstuck dalam jalan. Tak dapat jawapan. So, Alif kenalah berguru. Okay, berguru macam mana? Okay, guru kita ada 4 orang tau. Okay, contoh Alif buat latihan, tak dapat jawapan. Alif pun cari guru yang pertama dia. Okay, siapakah guru pertama Alif? Guru pertama Alif adalah semua buku-buku yang Alif ada. Buku teks, buku rujukan, buku nota, buku latihan. Rujuk semua buku tu. Inilah guru kita yang pertama. Kita belajar. Okay. Lepas tu rujuk buku pun cuba buat tak dapat jawapan juga. Cari guru yang kedua kita. Okay. Siapa guru yang kedua kita? Guru yang kedua kita adalah kawan-kawan kita. Okay. So Alif pun tanyalah kawan sebelah. Okay. Tanya Abdul Rashid ke, tanya Ahmad Aiman ke, Zubair ke. Okay. Saya sebut nama kat ni. Diana Batrisha ke, Damia Christina ke. Okay. Didi Jalil semua itu. Okay. Tanya. Kawan pun kata, alamak sorry lah, aku tu pun tak faham jugalah, contoh gitu. Okay. Kawan-kawan tak dapat bantu juga. Okay. Carilah guru yang ketiga kita. Okay. Siapa guru ketiga kita? Guru ketiga kita adalah cikgu-cikgu matematik. Okay. Cikgu matematik ni adalah sama ada yang mengajar kita ataupun tidak, cikgu sekolah kita ke, cikgu sekolah tak kisah. Yang penting dia cikgu mat. Itulah guru yang ketiga. Okay. Katakanlah Alif hantar mesej kat saya. Saya pun baca. Blue tick. Tapi saya tak balas. Jadi Alif janganlah marah saya pula. Okay. Janganlah marah. Alif berpegang positif. Okay. Mungkin Cikgu Azman tengah sibuk kot. Ada mesyuarat ke apa. Tak apa gitu. Okay. Jadi kita mesti bersangka baik dengan cikgu kita lah. Alright. So, carilah guru kita yang keempat. Okay. Siapa guru kita yang keempat? Guru yang keempat ni adalah guru yang saya panggil sebagai guru di hujung jari. Apa dia tu? Internet, YouTube, TV. Okay. Type dekat Google tu, type tajuk. Apa kita nak? Bersepah-sepah maklumat ada tentang matematik ni. Okay, tinggal kita nak ambil saja. Itu yang pertamanya, berguru. Yang kedua, jadi guru. Okay, jadi guru ni lagi bagus, lagi penting. Okay, apa maksud jadi guru? Maksudnya begini. Contoh katakanlah Iman Sumayyah. Okay, contoh Iman Sumayyah, dia pandai. Contohnya. Okay, satu hari Jayanti, tanya Sumayyah. Tanya Iman lah, sebagai Iman lah, tanya Iman. Iman, tolong aku Iman soalan ni. Iman pun kata, aku tak boleh ajar Jayanti, nanti Jayanti pandai pada aku. Dia pun sorry aku tak tahulah. Gitu. Okay, jangan macam tu. Kalau kita pandai dan kawan kita minta tolong kita, tolonglah ajar kawan tu. Okay, jangan kedekut ilmu dan jangan berfikiran negatif itu. Sebab apa? Sebab kalau kita pandai,
kita ajar kawan kita dan kawan kita jadi pandai juga. Kalau kawan kita jadi pandai, kita akan lebih pandai lagi. Kenapa? Sebab apa? Sebab kita dah biasa diri kita. Kita dah banyak mengajar pada kawan, maka kita pun lagi cepat ingat. Okay? So, yang kedua ilmu. Yang kedua, kita sendiri, kawan kita sendiri pun akan fikir macam ni. Kita akan mesej kawan kita kalau kita yakin dia boleh bantu kita. Okay? Dan kita juga akan mesej kawan kita sebab apa? Sebab kita yakin dia boleh bantu kita dan kita boleh faham apa yang dia ajar. Okay? Kita tak akan mesej sebarang orang. Sebab kita pun segan juga. Kadang-kadang kita hantar mesej kawan kita, kalau kita balik, kau tak itu, tak tahu, bodoh kau ni, contoh gitu. Okay? Kawan kita ni fikir gitu. Kadang-kadang orang yang nak mesej kita ni, dia ni ada perasaan rendah diri kadang-kadang tu. Okay? Takut nanti kan dia apa tahu, dipelecehkan apa semua. Jadi, kalau ada kawan-kawan kita yang bertanya kita, mesej kita, tolonglah bantu dia. Sebab apa? Sebab bila dia mesej kita, bermaksud dia yakin dengan kita. Kita boleh bantu dia, boleh ajar dia dan dia boleh faham apa yang kita akan ajar. So, kita bantulah dia sedaya mungkin kita. Okay? Jangan kedekut ilmu, jangan fikir kalau kita ajar kawan kita lebih pandai kita. Jangan itu. Sebab benda ni jadi pada saya. Yang mana anak saya, dululah. Okay, masa dia darjah 6. Saya dihubungi oleh guru kaunseling dia. Dia maklumkan yang anak saya tidak mahu ajarkan kawan. Saya bertanya anak saya, kenapa kakak tak nak ajarkan kawan? Dia kata, kakak takut nanti kawan jadi pandai dengan kakak. Itu. Saya kata kat dia, jangan gitu kakak. Kalau kakak ajar kawan kawan kakak pandai, kakak lagi pandai. Dan katakanlah, kakak tak nak ajar kawan-kawan. Kawan kakak marah. Dia pun kata-kata, lantang kau lah Tasha, nanti kau UPS nanti kau lingkup. Contoh gitu. Okay, kawan doakan. Tiba-tiba yang kawan cakap itu, didengar Tuhan. Tuhan makbulkan. Naya kakak, kata itu. So lepas tu, dia dah mula ubah. Okay, dia pun ajar kawan dia. So hasilnya, dia tengok sekarang ni, tetap jatuh juga. Dia tetap lebih pandai daripada kawan dia. Okay, alright. So ingat kawan-kawan ini anak semua ya. Sama-sama kita belajar, sama-sama saling bantu supaya bila hari exam sebenar nanti, PT3 ke SPM ke, kita dapat duduk exam dengan semangat yang sama, jawapan yang sama. Bila keluar result nanti, result yang sama. Sebab waktu exam nanti, dia tak kira dah awak dapat berapa markah. Dia tengok ABC dia. So kalau kita nak, kalau kawan kita dapat A, kita pun dapat A juga. Kalau kita dapat apa semua tuan. Sebab apa? Sebab dekat sekolah ni memang fikir gitu. Okey, kau dapat A berapa? 90 markah. Kau dapat A berapa? 80 markah. Itu nampak markah. Tapi peringkat exam nanti, PT3, SPM, dia tak tengok grade, dia tak tengok markah saja, tengok grade saja, A, B, C saja. Okay? So kita nak gitu. Salinglah bantu-membantu antara kawan supaya masing-masing dapat manfaat, dapat kebaikannya. Okay? Alright. Okay. Sorry ya. Okay. Di kalangan kita semua, okay, dalam grup kami ada 54 orang lebih kurang. Di kalangan kita semua, saya pasti, okay, mesti ada di kalangan anak-anak ni yang mungkin masih terasa macam orang rendah diri, tak yakin dengan diri sendiri, boleh tak boleh buat matematik, okay, boleh tak berjaya dalam exam. Okay. Kalau ada yang berfikir itu, kita kena selalu ingatkan diri kita, okay, selalu ingat diri kita, okay, cakap pada diri kita sendiri. Ambil masa sikit kan, sejuk-sejuk, sunyi-sunyi kan malam-malam tu sebelum tidur tu, kita cakap diri kita, okay. Jentik hati kita ni, saya selalu sebut lah, pada saya selalu sebut kata itu. Okay, cakap pada kita, okay, Azman, okay, kau bukan kelas depan, okay, dan kau bukan orang kaya pun, okay, kau bukan pengawas pun, okay, dan kau juga pernah banyak kali gagal kata. Okay, saya selalu sebut pada diri sendiri, saya selalu sebut pada diri saya sendiri, okay, Azman, kau bukan kelas depan, kau bukan anak orang kaya, kau bukan pengawas dan kau pernah gagal. Tapi itu semua bukan alasan. Okay? Sebab apa? Sebab kerjaan kita dalam PT3, dalam SPM bukan diukur daripada depan belakang kelas kita. Bukan diukur daripada kaya miskin yang kita. Bukan diukur daripada pengawas bukan yang kita. Okay? Bukan diukur daripada kita pernah lulus dulu. Kalaulah kerjaan itu diukur daripada depan kelas kita, maka ramailah orang yang berpusu-pusu nak masuk kelas depan. Okay? Kalau kerjaan diukur daripada orang kaya, maka macam mana nasib orang miskin macam kita ni? Okay? Kalau kerjaan diukur oleh pengawas, macam mana budak yang bukan pengawas? Okay, alright. So ingatkan diri kita selalu, kerjaan akan diukur daripada
atas apa yang kita usahakan. Kalau kita berusaha gigih, insya-Allah grade kita pun akan dapat yang terbaik mungkin. Okey, tapi kalau kita usaha ni ala kadar, maka grade kita pun akan ala kadar jugalah. Okey, ingat ya, kita belajar dari form 1 sampai form 3, okey. Nanti PT3 nanti examnya 2 jam saja. 2 jam inilah penentu kepada A, B, C atau F nya kita. Okey, belajar dari form 1 sampai form 3, 3 tahun belajar. Tapi ujian hanya tempoh 2 jam saja yang akan menentukan segala-galanya. Tapi kalau awak SPM nanti belajar dari form 1 sampai form 5, 5 tahun belajar, tapi 4 jam itulah sahaja penentu dapat A, B, C atau G nya kita. Okay, alright. Dan saya sendiri pun sorry ya. Okay, saya sendiri pun selalu ingatkan diri saya bahawa saya ni bukanlah guru terbaik juga pun. Okay. Tetapi saya sentiasa berusaha untuk bagi yang terbaik mungkin kepada rakan-rakan guru saya, kepada anak-anak murid saya, okey, supaya mereka dapat yang terbaik daripada saya. Okey? Itu saya lah. Alright? That's why lah kata orang apa? Okey, that's why lah kata orang apa? Macam ni lah contoh ya. That's why lah tu saya tak pelik lah bila mana grup saya sendiri, okay, kat sini, saya ada grup saya sendiri, ada 3,000 lebih cikgu yang join grup saya. Okey? Ni grup saya ni cikgu saja. Okay, alhamdulillah rezeki saya saya ada grup saya sendiri ada 3,000 orang cikgu. Okay, lebih banyak daripada grup yang betul. Contohnya macam grup contoh sebagai tunjuk lah ya. Okay, contoh grup SPM ni ada 3,400 orang. Ini grup SPM satu Malaysia ni. Okay, ni grup kata 1, 2, 3 ni ada 1,300 saja. Tapi grup saya sendiri sebagai cikgu ni, saya ada grup saya sendiri untuk cikgu-cikgu, saya ada 3,000 orang cikgu. Jadi kalau sebab modul saya ni akan digunakan oleh cikgu ni ya. Mereka ni. Okey, saya juga ada grup personal, okey, untuk kata 5 saya ada grup, okey, kata 4 saya ada grup, kata 3 saya ada grup, okey. Hanya saya ada grup apa? Ni grup PDPR saya pun ada, semua ni adalah. Okey, alright. Itu contoh saya lah. Okey, berbalik semula asal. Okey. Alright anak-anak semua ya. Sekarang kita tengok. Kamu akan masuk tingkatan 3. Okey, tingkatan 3. Sekejap ya, saya batuk sikit lah. Benda air ya. Okey. Hari ini tadi Menteri Pelajaran baru umumkan tentang sesi persoalan 2012 kan, 2022. Okey, yang mana dia kata apa? Okey, dia kata apa kat sini? Kelas untuk sekolah menengah akan bermula secara PDPR. 21 bulan 3 ni sampai bulan 4, awal bulan 4 ni, okey, secara PDPR. Kenapa secara PDPR? Kerana waktu tu SPM belum habis lagi. Okey, kebanyakan kelas digunakan untuk calon SPM. Okey. Jadi kamu akan ber-PDPR lah dekat rumah. Okey, bagi yang SBP pun sama juga. Okey, akan belajar secara PDPR. Kemudian bagi pelajar yang form 1 yang dapat SPP, mereka diberi pilihan sama ada nak belajar dekat rumah secara PDPR ataupun datang ke sekolah berhampir belajar dengan pelajar itu dulu. Cukup time SPP panggil baru balik. Okey. Alright. Start 2 hari bulan 4 baru masuk sekolah. Secara seperti biasa. Okey, untuk sekolah rendah macam biasalah, datang terus tak ada masalah sebab dia bukan tak timbang SPM. Okey. Alright. So dan kamu juga daripada form 1 dan form 2 dulu, kamu dah belajar secara kebanyakan masa belajar secara PDPR. Okey, kerana apa? Kerana faktor COVID lah. Okey, jadi kita harapkan macam saya kata awal-awal tadi lah, sama-sama kita jaga diri kita supaya kita tidak dikurung lagi. Okey, cukuplah 2020, 2021 kita kena kurung selalu. Okey, jadi kita harap 2021, 2022 ni tak ada dikurung lagi. Boleh datang ke sekolah macam biasa. Okey, belajar secara face to face. Alright. So, sama-sama jaga diri ya. Alright. So, untuk kamu tingkatan 3, dimaklumkanlah. Okey, dimaklumkan. Tahun ini insya-Allah PT3 akan berlangsung kembali seperti biasa. Okey, sekejap ya. Tengok Alif kata apa. Okey, Alif kata, tapi cikgu saya SMKJ3, cikgu saya kata nanti kami naik sekolah secara fizikal. Okey, alright. Okey, Alif, SMKJ3 lah. Okey, saya tak ingat sekolah apa tu. Okey, tak apa. Okey, tadi kita baru dapat maklumat, baru dapat info. Okey, Menteri kata, pada bulan 3 ni, 21 bulan 3 ni, semua sekolah satu Malaysia, sekolah menengah, akan belajar secara PDPR dulu. Okey, secara PDPR dulu.
2/4 barulah datang sekolah secara bersemuka. Ini arahan lah. Sebab apa begitu? Sebab kebanyakan kelas di sekolah-sekolah kami digunakan untuk SPM. SPM hanya akan tamat pada 28/3. Okay, jadi semua sekolah menengah akan bermula secara PDBR selama 2 minggu dulu. Lepas tu baru masuk ke sekolah. Okay, bulan 4 tu baru masuk sekolah secara bersemuka. Okay, kemudian alright, itu arahan lah. Okay, alright. So jangan takut Alif nanti. Untuk 2 minggu pertama nanti PDPR. Bulan 4, awal bulan 4 tu akan masuk, barulah secara bersemuka. Fizikal lah. Waktu tu lah kena jaga diri betul. Okay, alright. Dan tahun ini, awak Form 3 ni akan menduduki PT3. Dimaklumkanlah, saya Roger dan kawan-kawan saya dekat lembaga sana, mereka kata tahun ni insya-Allah PT3 akan berlangsung kembali seperti biasa, tetapi akan berlangsung pada bulan 11 katanya. Katanya gitulah. Okey, selalunya examnya akan PT3 bulan 9. Tapi kerana apa kan? Kerana COVID ni sekolah pun buka lambat. Jadi PT3 ni kemungkinan akan diadakan semula berlangsung pada bulan 11. Hari tu dah keluar dah info tentang tu di lembaga besar. Kata exam bulan 9. Tapi lepas tu bila orang komen, dia tarik balik. Dia senyap balik. Okey? Tapi kemungkinan besar akan ada kembali exam PT3. Okey, jadi bila ada balik, nak tak nak kenalah tahu tentang format dia tu. Okey, so malam ni saya cerita format dia. Okey, untuk matematik, satu kertas je. Jadi satu kertas saja. Okey, selama tempoh 2 jam dan kertas itu membawa 100 markah. Di mana ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey, bahagian A ni soalan objektif aneka pilihan. Apa maksud dia? Maksudnya bahagian A ni soalannya ada jawapan A, B, C, D. Itu soalan bahagian A. Ada 20 soalan, 20 markah. Bahagian A, B, C, D jawapannya. Okey. Bahagian B pula ada 5 soalan saja. Dia berbentuk soalan objektif juga, tetapi pelbagai bentuk. Okey, dia tidak ada A, B, C, D jawapannya, tapi dia soalan objektif. Jadi maksudnya macam mana? Okey, maksudnya adalah mungkin ada sesuaikan, isi tempat kosong, okey, nyatakan betul atau salah. Okey, kemudian lengkapkan ruang-ruang kosong, namakan, jenis dalam bentuk itu. Maksudnya dia ada satu jawapannya. Okey, jawapannya dia lengkapkan saja. Okey, macam bahagian A tu dia ada A, B, C, D. Awak pilih yang mana jawapan. Bahagian B ni soalan objektif juga, tapi objektif yang bukan A, B, C, D. Tapi dia berbentuk sesuaikan. Okey, isi tempat kosong, lengkapkan, bulatkan jawapan yang betul. Okey, kemudian tuliskan benar atau palsu. Itu untuk bahagian B. 5 soalan, 20 markah. Maksud setiap 5 soalan tu, dia akan ada pecah pula kecil-kecil kepada 4 markah, 4 markah, 4 markah, 4 markah. Jumlah 20 markah. Okey, bahagian C pula, soalan berbentuk subjektif, respon terhad. Okey, apa maksud subjektif respon terhad? Maksudnya sini ialah soalan itu berbentuk topikal, ikut topik masing-masing, tetapi ada pecah soalan kecil-kecil. Yang mana setiap satu soalan itu mewakili 10 markah. Jadi ada 6 soalan, 60 markah. Okey, jadi total semua 100 markah. Okey, di mana soalan-soalan PT3 ni dia akan menarik awak untuk memahami konsep mengingat, memahami, mengaplikasi dan menyelesaikan masalah. Okey, ini dia 4 perkara ni. Okey, untuk PT3 ni dia banyak kamu kena ingat, kena faham, kena aplikasikan dia dan selesaikan masalah. Bila naik SPM nanti ada pula 2 lagi kemahiran, itu kemahiran menilai dan mencipta. Itu SPM nanti. Untuk PT3 ni ada 4 saja. Ingat, faham, aplikasi, selesai masalah. Masuk SPM ni tambah lagi 2, menilai dan mencipta. Okey? Kaedah persekolahan tak ya? Okey. Tengok contoh soalan bahagian A. Contohnya soalan, contoh. Okey. Untuk soalan ni, SPT3, saya cakap awal ni lagi. Untuk bahagian A, berilah masa selama 35 minit untuk jawab soalan bahagian A ni. Bermaksud setiap satu soalan tidak lebih daripada 2 minit lah. Okey, bahagian A ni tidak lebih 2 minit. Okey, untuk bahagian B pula, berilah masa untuk setiap soalan maksimum 3 minit. Jadi ada 5 soalan, 15 minit. Dan untuk bahagian C pula, setiap satu soalan maksimum 10 minit lah.
Okey, ataupun paling banyak, paling lama pun 12 minit lah. Okey. Kalau kamu tak uruskan masa dengan baik, akan berlaku kes tidak cukup masa. Okey, jadi kena make sure lah, kena hati-hati ya. Alright. Okey, contoh soalan bahagian A. Ini bentuk dia. Soalan berbentuk objektif. Ada pilihan jawapan. Okey, ada pilihan jawapan. Contoh beginilah soalannya. Manakah antara operasi berikut menghasilkan satu integer? Ini contoh soalan. Okey, dia bagi A, B, C, D. Pilih-pilih mana-mana. Okey, jadi kat sini adanya kemahiran mengingat, okey, dan memahami, iaitu apa itu integer. Okay, kalau tak faham apa dia integer, tu masalah, terjadi masalah lah tu. Okey, ini contoh soalan. Ataupun yang kedua begini, berbentuk ayat begini. Ini soalan kategori arah kebat lah ni. Kebat arah tinggi ke arah rendah, tak pasti lah kan. Okey, contohnya ada 500 biji telur, 350 tin sardin dan 200 bungkus biskut akan diagregasikan pada sejumlah masa banjir. Setiap barangan tersebut akan dimasukkan dalam satu bungkusan sama rata ke semua barangan. Berapakah bungkusan dapat dihasilkan? Okey, ini topik apa? Jadi inilah kemahiran mengaplikasi. Kamu kena tahu ini topik apa, macam nak buat dan sebagainya. Okey, itu contoh soalan bahagian A. Okey, contoh lagi. Faktorkan. Kamu kena tahu, kena faham cara untuk membuat pemfaktoran. Okey, dia ada dapat A, B, C, D samalah. Okey, kemudian contoh lagi. Soalan ungkapkan rumus algebra tingkatan 2 punya subjek. Okey, disuruh kamu ungkapkan rumus algebra. So kena pandai lah. Kemahiran memindah-mindah, menghilah-hilah tu kena pandai lah semua tu. Okey, ini contoh soalan bahagian A. Okey, ini contoh lagi. Poligon. Tajuk tingkatan 2. Okay, nak cari nilai sudut. Jadi kamu kena mahir lah tentang topik ni. Bagaimana nak cari sudut dalam ni, sudut pedalaman macam mana, sudut peluaran macam mana tu, semua kena pandai. Okay, alright. Contoh lagi, ini tajuk sukatan serakan memusat. Tingkatan 1 dan tingkatan 2. Okay, kena faham tentang konsep apa dia mode, apa dia mean. Itu kena tahulah. Okay, alright. Okay, itu contoh soalan bahagian A. Dia ada pilihan jawapan. Okay, untuk bahagian B pula, dia juga soalan objektif tetapi tidak ada ABCD. Okey, dia adalah objektif pelbagai bentuk. Contohnya begini. Dia suruh sesuaikan. Soalan ada, jawapan ada. Just kena sesuaikan saja macam mana. Okey, alright. Ini contoh soalan ni. Dia soalan objektif tapi dia tak ada ABC. Dia cuma ada sesuaikan. Contohnya begini. Okey, 8 + 2 64. Sesuaikanlah ke 64 contohnya. Punca -79. Okey, kuasa 3. Negatif 8, negatif 9. Sesuaikan saja. Punca kuasa 156. 34. Sesuaikan saja. Begitu je cara dia. Okey, tak susah manalah. Itu contoh pertama, sesuaikan. Contoh yang kedua, isi tempat kosong. Dia bagi maklumat, okey, rajah berdiameter sekian, tunjukkan langkah terhadap jawapan dia. Just isi tempat kosong saja. Jadi dekat sini kena tahu apa? Kemahiran mengingat, iaitu formula bagi isi padu silinder. Okay, apa formula dia? Pi J kuasa 2. Okey, itulah benda dia. Okey, jadi ini adalah salah objektif ni. Dia kan salah subjektif, salah objektif. Sebab apa? Dalam kotak ni hanya ada satu jawapan saja. Itu bentuk contohlah. Okey. Contoh macam ni pula. Bulatkan kecurian betul. Dia suruh bulatkan saja. Jawapan tu ada. Tapi kena pilih yang mana satu. Itu contoh soalan bahagian B, objektif pelbagai bentuk. Okay, jadi pasangan titik PQ dia, yang manakah kecurunan dia. So yang ini kena aplikasikan formula kecurunan. Okey, macam mana formula kecurunan? Awak dah belajar dah semasa tingkatan 1 ada, 2 ada, 3 baru belajar lagi. Okey, itu contoh soalan objektif pelbagai bentuk bahagian B. Ada 5 soalan, jawab semualah. Yang objektif bahagian A tadi ada 20 soalan, jawab semua. Okey, untuk bahagian C pula, soalannya berbentuk struktur, subjektif, respon terhad. Contoh soalan begini, dia bagi bentuk satu raja, ada pula pecah A, B, C. Contohnya, raja menunjukkan sebatang pokok tingginya 15 meter, tumbang ke arah menara, dia kata. Okey, diberi jarak mencacam puncak pokok itu ke kaki menara dah 7 meter, hitung jarak mengufuk dalam meter, pangkal pokok ke kaki menara. Betul dapat kata. Contoh, dia pecah A, 3 markah.
Dia pecah pula B pula. Okey, B pula 2 markah. C 2 markah. D 3 markah. Jumlah markah 10. Itu dia. Dia boleh pecah A, B, C ataupun A, B, C, D lah. Tapi jumlah markah setiap soalan tu 10. Okey. Dan dia topik yang sama lah. Contoh gini. Okey, ini contoh ni. Okey, kemudian dia kata pula, untuk mengenal tentang ini, pokok itu akan dipotong kecil-kecil. Okey, pokok yang tadi tu, yang ni, dia akan potong kecil-kecil. Yang mana setiap potong pokok tu 1.5 meter. Okey, berapakah bilangan keratan pokok yang akan dihasilkan? 2 markah. Kemudian soalan kata pula, bahagian akhir pokok itu pula, sudut dia dengan tanah ialah 48.2. Berapakah jarak antara hujung pokok tertinggi dengan permukaan tanah? Itu contoh soalan. Okey, kemudian pokok tu lagi, masih cerita yang sama lagi, kita pokok yang dipotong-potong tadi, dijual pula kepada ke kilang dengan harga RMX. Setelah ditolak kos upah potong pokok, kos mengangkut kilang semua, kemudian masuk, baki jualan adalah 500. Berapakah harga jualan? Okay, semua cerita ni berkisar daripada cerita pokok yang tumbang ini. Itu contoh soalan. Okey. Ataupun yang ni pun sama juga contoh gini. Sebatan jalan raya dibina pada kedudukan koordinat ini dukir satu grid. Contoh. Soalan kata diberi satu grid, unit grid itu sama dengan 10 km bukan tanah, berapakah panjang kilometer jalan yang akan dibina? Ini contoh soalan. Okey, topiknya adalah lukisan berskala. Okey, nisbah dan kadar. Okey, kemudian cerita sama ni juga tentang jalan raya ni. Kontraktor yang bina soalan tu pula dapat pula dia rancang kos pembinaan banyak ni. Okey, berapa kos dia? Okey, kemudian syarikat tu pula dia mohon pinjaman bank pula untuk buat jalan tersebut, dia pinjam bank. Okey, berapakah kadar bayar asuran bulanan? Okey, itu contoh soalan bahagian C lah, yang mana satu soalan tu dipecah kepada A, B, C, D ataupun A, B, C. Jumlah markah setiap soalan tu adalah 10. Ada 6 soalan, 60 markah. Campur bahagian A, bahagian B, bahagian C, jumlahnya adalah 100 markah. Okay. So, untuk lulus PT3 matematik, markah paling kurang adalah 40 markah. Itu paling kurang. Bawah 40, grade F. Gagal. Untuk dapat C, mesti mendapatkan 55 markah ke atas. Okay. E 40, okay. D 50, D apa saya tak ingat. E 40, D 50, C 60. Okey, B 65 ke atas. B 70, saya lupa lah. B 70. A 80 markah ke atas. Okey, agak tinggi lah grade dia, grade dia. Okey, dan grade tu sama macam PT3 yang sebenar pun. Okey, tak berubah apa-apa. Okey. Okay, itulah format tentang PT3. Okay, kamu kena faham betul awal ni supaya kamu jelaslah ya. Okay, so untuk kelas yang akan datang, okay, kita punya ni adalah tuition form 3 punya. Okay, tuition form 3. Saya dipakai semua ni form 3. Okay, jadi untuk kelas 3 yang akan datang, bagi siapa yang akan meneruskan kelas dengan saya, kita akan belajar silibus tingkatan 3. Okay, alright. Bagi yang tak join lepas ni, tak apalah, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Alright. Okey, bagi yang join ni, kita punya kelas akan berlangsung untuk silibus dan 3 secadangkan pada hari Isnin, setiap hari Isnin malam lah. Sebab apa? Sebab hari Selasa saya ada kelas tuition personal dengan anak datuk mana tahu dekat Puchong. Hari Rabu saya ada kelas tuition personal dengan tuition form 4. Okey, dengan sebuah pusat tuition kat Shah Alam. Hari Khamis saya free, hari Jumaat saya ada kelas form 5. Hari Sabtu saya ada dengan Datuk tu lagi sekali, saya ada 2 kali dengan dia. Hari Ahad saya ada kelas form 3. Okay, so untuk kelas awak ni, saya cakap kat Cikgu Lily, saya hanya ada masa free untuk nak buat kelas ni lah pada hari Isnin malam je lah. Itu je masa saya ada. Siang saya tak berani nak buat. Sebab apa? Sebab saya takut saya terlibat dengan mesyuarat ataupun kena pergi ke sana ke sini, takut situ. Okay, takut terganggu kelas. Jadi saya hanya boleh buat malam je lah. Okay, untuk silibus form 3, okay, tingkatan 1, tingkatan 2, awak belajar 13 topik. Agak banyak. Okay, banyak. Dan juga berat-berat belakang. Alright. Untuk form 3, awak hanya akan belajar 9 topik sahaja. Tak banyak, sikit je. Sebab apa sikit? Sebab form 3 ni, kalau ikutkan asalnya, dia ada PT3. So, silibus kena habis cepat. That's why topiknya hanya 9 saja. Okay, form 1 13, form 2 13, form 3 9 saja. Okay. 9 ni pula, okay, ini buku teks awak lah, awak mungkin awak dah dapat dah, buku teks awak ni tentang 3. Okay,
warna hijau. Okey. Untuk bab 1, awak belajar topik indeks namanya. Indeks. Okey, ada dua subtopik itu tata tanda indeks dengan hukum indeks. Okey, topik ini agak berat sikit. Okey, agak berat sikit sebab ada apa? Sebab banyak formula yang awak kena ingat. Tetapi kalau awak follow, insya-Allah akan jadi senang. Okey, topik ini. Topik ini awak akan jumpa lagi semasa awak tingkatan 4 dan 5 sewaktu awak exam lah, SPM. Okey, topik ini jangan bawa. Dan topik ini akan masuk dalam kertas 1 sejak SPM nanti. Okey, kemudian masuk bab 2, awak akan belajar tentang tajuk bentuk piawai. Bentuk piawai pun ada pecah dua juga, awak akan belajar tentang angka bererti dan bentuk piawai. Topik ini adalah antara topik yang paling senang dalam form 3. Topik ini kalau format lama KBSM dulu dipelajari oleh abang kakak awak tingkatan 4. Tapi awak belajar semasa tingkatan 3. Okey, tajuk ini adalah tajuk yang sangat senang untuk dipelajari. Sehari boleh faham dah. Okey, alright. Kemudian masuk bab 3, topiknya adalah matematik pengguna, simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Okey. Dua topik awak belajar. Yang pertama tentang simpanan dan pelaburan. Yang kedua adalah pengurusan kredit dan hutang. Okey. Di situ saya ada buat tanda star. Okey. Kenapa tanda star? Tanda star ni bermaksud soalan ini akan masuk dan diuji lagi semasa awak SPM nanti. Itu tajuk yang penting. Okey. Apa yang belajar dari topik ni? Okey, topik ini topik yang barulah kepada kamu semua. Silibus ini silibus baru. Okey. Abang kakak awak yang tahun lepas punya, okey, tak belajar topik ini. Okey, yang form 5 sekarang ni, yang sedang SPM ni, form 4 sekarang ni dan awak adalah batch yang pertama belajar topik ini. Okey, belajar tentang duit simpanan dekat bank, tentang melabur, okey, macam mana dapat untung semua tu, okey, tentang kad kredit, tentang beli kereta secara hutang, macam nak bayar, macam nak kira bayarannya, itu awak belajar dalam topik ini. Okey, topik ini agak berat tetapi menarik. Seperti awal lah, topik ini agak berat tetapi menarik. Bab 1 ini, topik ini agak berat dan banyak formula kena ingat. Tajuk bab 2 ni pun dia ada formula tapi agak senang, menarik. Yang ketiga ni, topik ini agak berat tapi menarik belajar. Sebab apa? Sebab awak akan guna benda ni, bila awak dah keluar tu pun awak akan guna benda ni. Ilmu ni awak guna. Okay? Alright. Kemudian masuk bab 4, kita belajar tentang lukisan berskala. Yang ni kita nak melukis. Daripada bangunan besar tu, nak lukis benda jadi kecil. Berapa ukurannya nak lukis? Ataupun daripada atas peta kita tu, kita tengok atas peta kita, panjangnya 2 cm. Kalau dekat muka bumi sebenarnya, berapa kilometer dia pula? Itu belajar topik ni. Okay, melukis daripada kecil ke besar, besar ke kecil. Okay, itu bab 4. Satu tajuk dia. Okay, bab ini memerlukan awak ada jangka lukis, awak ada tahu tentang membaca skala. Okay, alright. Kemudian bab 5 pula, nisbah trigonometri. Yang ini saya buat tanda motor. Bermaksud topik ini ada sambungan lagi semasa form 5 nanti. Okay, semasa form 3 belajar tentang nisbah trigonometri, masa form 5 ni akan belajar graf dan nisbah trigonometri. Okay, saya. Jangan lupa cek kayu. Okey, tak apa tu. Okey, untuk bab 5 ni hanya ada satu tajuk saja iaitu nisbah trigonometri. Awak belajar tentang sinus, kosinus, tangent. Okey, apa binatang tu? Awak akan belajar nanti bab 5 nanti. Tapi tajuk ini pun antara tajuk yang sangat senang. Sangat senang. Okey. Kemudian bab 6, sudut dan tinjauan bagi bulatan. Ini banyak tajuk. Awak belajar 4 tajuk. Kalau format lama dulu KBSM, tajuk ini semasa form 3, bab 6.1 dan 6.2 dalam bab form 3, yang 6.3 dan 6.4 masuk semasa form 4. Tapi bila silibus baru ni, semuanya dicampak sekali dalam form 3. Okey, ada 4 tajuk. Sudut pada lilitan, sudut pada pusat, sisi 4 kitaran, tangent dan bulatan dan sudut pada tangent bulatan. Ini semuanya. Okey, tajuk ini agak banyak dan kamu kena hafal banyak formula. Okey, dan tetapi sangat menarik. Itu saya beritahu awal. Okey, right. Bab 6 lah tajuk yang paling banyak sekali. Awak kena belajar. Belajar semua sikit-sikit ya. Okey, kemudian masuk bab 7, pelan dan dongakkan. Ini kenapa? Sama dengan cerita star, kenapa? Sebab tajuk ini mesti diuji dalam SPM nanti. Mesti ada.
Jadi tajuk dia kena mahir lah. Tajuk ini dulu dipelajari oleh abang kakak awak semasa tingkatan 5. Tapi awak belajar semasa form 3. Okay, jadi awak hebat lah. Okay, alright. 2 saja. Unjuran ortogon dan perenggan. Ini apa benda dia? Awak nak melukis. Bangunan tu tengok dari atas. Macam mana rupa bentuk dia. Tengok di depan. Macam mana bentuk dia. Tengok di tepi macam mana bentuk dia. Nak lukis benda tu lah. Okay, alright. Itu bab 7. Okay, kemudian bab 8. Lukisan dalam 2 dimensi. Locus. Locus 2 dimensi ya. Ini tajuk ni dulu dipelajari semasa form 2. Tapi awak belajar semasa form 3. Okay. Tajuk ni pun senang sangat-sangat. Boleh selesai dalam masa 1 hari sahaja. Okay, alright. Itu bab 7. Dan bab 8, tajuknya negara lurus. Walaupun sikit saja, 9.1. Satu tajuk je. Tetapi banyak benda yang awak kena belajar. Dan ini pun dengan star juga, maksudnya awak akan jumpa lagi topik ini dalam SPM. Okay, yang tanda star tu ialah yang kau jumpa dalam SPM lagi. Yang tanda yang motor tu ada sambungannya lagi tadi. Okay, alright. Tapi ke-9 tajuk ni semuanya menarik belakang. Alright. Okay. Dan kamu pun dah tahu, kamu setiap tahun pun kamu akan dapat maklumat, dapat orang. Cikgu kamu tahu tentang PBD. Okay. Pentaksiran dalam bilik darjah. Okay, apa benda PBD tu kan? So, ramai orang mengejar band TP1, TP2, 3, TP6 lah. Okay. So, yang tu kena faham lah. Okay. Mungkin awak tak berapa tahu apa dia PBD. Cikgu awak bagi TP3, TP1. Apa benda TP tu? Okay. Alright. So, TP ni ada 6. Okay. Bila awak keluar result SPM nanti, ataupun bila PT3 pun nanti, awak akan keluar result. Okay. Matematik dapat A. PBD berapa tahapnya? TP berapa? Awak ada result nanti. Okay. SPM pun sama juga. Keluar result. Okay. Matematik, grade SPM, A plus contohnya. PBD, TP5 contohnya. Okay. Ada dimaklumkan. Okay. TP ni apa dia? Tahap penguasaan ni apa dia? Okay. Tahap pertama ni ialah di mana pelajar bila cikgu bagi soalan, dia boleh jawab. Okay, dia boleh jawab. Itu TP1. Maksudnya, dia tahu benda tu. Cikgu tanya soalan, okay, Ali, 5 tambah 5 apa? 10 cikgu. Okay, senang. Dapat TP1. Okay, TP2 pula, dia boleh mengenal dan mentaksih langsung. Macam tu macam ni. Okay, Ali, kalau 5 tambah F sama dengan 10, berapa ni dah F? Contoh gitu. So, Ali pun terpaksa mentaksih. Benda tu, F tu apa dia? Macam nak cari F tu? Dia kena apa? Dia kena pindah-pindahkan proses kan. Itu ialah TP2. Okay? Alright. TP3 pula, okay, dia boleh selesaikan soalan yang bentuk lebih panjang lah. Lebih kompleks lagi. Ada maklumat, okay? Baca soalan tu, fahamkan betul-betul. Dia boleh selesaikan. Itu TP3. Okay. Biasanya pengetua sekolah, dia akan maklumkan kepada cikgu, paling kurang anak murid kita mesti TP3. Itu paling kurang. Okay. TP1 ni seolah macam tak pergi sekolah lah. TP2 ni seolah macam dia tak buat latihan. TP3 ni dia buat latihan. Tapi kadang-kadang dia tak hantar. Okay, itulah. Okay. TP4 pula apa dia? TP4 ni pula cikgu-cikgu bagi soalan yang bentuk kebat sikit pun. Dia masih lagi boleh jawab. Itu TP4. Okay. TP5 pula. Okay. Dia boleh kata orang sampai tahap ini. Cikgu tak bagi latihan dulu. Dia buat dulu. Cikgu tak bagi latihan dulu. Tapi cikgu, dia buat latihan dulu. Dia boleh buat dulu. Dan bila cikgu bagi latihan, dah siap dah. Itu tahap TP5 lah. Maksudnya dia boleh usaha sendirilah. Dan TP6 pula, dia jenis yang mana boleh ajar kawan-kawan dia pula. Contoh katakan, saya masuk dalam kelas. Okay, hari ni murid kita akan buat topik pelanongan. Okay, Ali, tolong Ali terangkan. Ali pun cerita kepada kawan-kawan. Pelanongan ni apa dia, macam nak lukis. Itu tahap TP6 lah. Maksudnya dia boleh buat benda tu semua kali. Cikgu-cikgu tak tolong pun. Maksudnya jenis yang mana dia usaha sendiri, cari sendiri, belajar sendiri, dia boleh buat. Itu TP6 lah. Okay, alright. Itulah tentang PBD. Okay. So, murid-murid semua, anak-anak semua, belajar dengan saya nanti. Okay. Yang pertama sekali saya nak minta satu je lah. Tepat waktu lah. Sebab apa? Sebab kelas kita kalau mula pukul 8, kita mulalah pukul 8 kalau boleh lah. Okay, ataupun paling lewat pun 8.10. Itu yang pertama saya minta satu lah, tepati waktu lah. Okay, yang kedua saya minta respon lah. Bila saya tanya tu, bagi respon. Salah tak apa, tak ada masalah. Sebab kita nak belajar.
Okey? Bila saya bertanya tu, jawab je lah. Lagipun sebab bukan sesi awak buka kamera pun tak pun. Okey, saya cuma tanya je soalan. Contoh Ali, okey, apa jawapan Ali? Ali pun kata, sorry cikgu, tak tahu cikgu, tak apa. Yang penting bagi respon. Okey, sebab apa? Sebab banyak kelas online saya, bila saya sebut nama saja, senyap je. So, saya pun terfikir, Jenny faham tak faham? Ada tak ada dalam kelas tu ni? Okey, ada kat situ. Jadi kalau saya tanya, beresponlah. Okey, tak faham tak apa, cikgu saya tak faham cikgu. Cikgu saya tak siap lagi cikgu. Cikgu saya tak tak pasti je pasal betul tak salah. Tak ada masalah. Okey ya. Yang penting berespon Okey, yang ketiga, bertanyalah jika tak faham. Okey, jangan malu, jangan segan. Okey, kalau malu tanya dalam grup, PM tepi saya. Saya jawablah. Okey, tapi kalau awak diam sahaja, apa kata? Saya tanya faham tak faham? Diam saja, saya anggap kamu faham. Tapi kalau kamu tanya saya, that means saya tahu kamu tak faham dan saya akan terangkan balik. Okay? Jadi manfaatkanlah peluang ni. Sebab apa? Sebab kamu join kelas tuition ni, okay, dengan cikgu Didi ni kan, kamu mak ayah kamu bayar kat cikgu tu. Okay, bayar mahal, bayar kan. Jadi kita hargailah pengorbanan mak bapak kita tu. Okay, kita belajar betul-betul, lepas semua penat sikit pun tak apalah, tak ada salah. Okay, alright. Yang ketiga lah, nanti bila dah belajar saya nanti, insya-Allah apa yang kita bincang dalam kelas tu, habis kelas nanti saya akan edit sikit-sikit, saya akan terus share dalam grup lah. Kamu boleh dapat latihan tu. So kamu tak payah nak print apa semua, tak payah apa lah, tak salah. Okay, nanti dah siap bahan tu lengkap semua, itu nanti kamu boleh ambil, simpan sebagai nota kamu. Alright. Dan juga saya akan buat recording lah, dia dah Google dah siap proses, saya akan share dalam grup. Okay, contoh sebab okay, contoh. Ni grup saya lah ni, grup saya form 5 ni saya. Okay, dah habis kelas saya akan share kan. Okay, ni contoh lah. Ini contoh kelas form 5 saya. Okay, saya akan bagi latihan. Okay, saya bagi latihan awal. Kemudian bincang, sambil bincang, budak bagi respon. Okay, dia share dalam grup ni. Okay, saya check, saya tanda lah ni. Saya check ni, saya bagi komen apa semua. Okay, lepas tu dah siap tu, saya akan pun bagilah jawapan lengkap nanti. Okay, lepas tu saya dah siap diproses, saya pun bagilah video yang dah diproses oleh Google Meet tadi. So, pelajar boleh rujuk balik. Itu cara saya lah. Okay, kemudian, lagi satu, saya beritahu awal, saya ni bahasa Inggeris saya bodoh. Saya tak pandai bahasa Inggeris. Okay, saya tak pandai bahasa Inggeris. Jadi, kalau nak bertanya soalan bahasa Inggeris tu boleh lah. Tapi saya nak bercakap bahasa Inggeris tak berapa nak pandai. Okay, saya bodoh. Okay, jadi kelas ini insyaAllah, Alhamdulillah, 100% in Malay lah. Alamak, DLP cikgu. Okay. Yang DLP ni, okay. Saya akan bercakap dalam bahasa Melayu lah. Tapi kalau in case, kalau ada term-term yang saya dalam putih, saya akan beritahu dalam putih, tak ada salah. Okay. Alright. Sekarang ni cikgu Didi pun ada juga tanya saya, ada tak cikgu yang boleh mengajar dalam DLP? Saya akan cuba cari cikgu yang boleh mengajar dalam DLP dalam BI ni. InsyaAllah kot cikgu tu nak, bolehlah kan. Okay. Tapi dengan saya ni, majoritinya dalam bahasa Melayu lah. Okay. Alright. Okay. Lepas tu lagi apa kita tanya? Silakan. Okay. Contohnya, untuk kelas akan datang, siapa yang join dengan saya, okay. Contohnya sebagai untuk kelas akan datang, kalau awak masih bersama saya lagi, okay. Untuk kelas akan datang, contohnya, kita akan buat topik ini. Topik indeks. Okay, bahan ni saya akan bagi sebagai awal, so kamu boleh cuba buat dulu, kalau nak cuba buat, kalau tak buat pun tak apa. Okay, kita bincangkan. Okay, tajuk ni sebagai latihan ni, okay. Kemudian saya akan terangkan, okay. Sambil itu saya akan sebut nama, okay, tolong jawabkan sikit ini semua. Tak ada salah, bincang je, tak ada salah. Okay. Lepas tu dah habis libur ni, okay. Untuk topik yang pertama ni saya ada tiga bahan lah. Okay, ini bahan indeks yang pertama, part awal ni. Okay. Kemudian nanti ada pula part yang kedua nanti. Okay, ni part yang kedua nanti ada ni. Okay, mungkin kita buat tajuk ni, kita perlukan 3 kelas lah. Okay, ni part yang kedua tentang hukum indeks. Okay, macam kita nak buat. Okay, kemudian kita ada part, dah habis hujung tu, ada pula part pengukuhan. Yang ini saya akan bagi soalan ni awal daripada kamu kena buat dulu, lepas tu kita akan bincang dalam kelas. Ini contohlah. Okay, alright. Ini pengukuhan, ada bahagian A, okay, ada bahagian A, kemudian ada bahagian B, ada bahagian C, ini semua. Ini semua ni di hujung akhir setiap bab lah. Okay, lepas tu bila dah habis bab nanti, saya akan bagilah bahan tu. Contohnya macam ni. Okay, setiap kali habis kelas, saya akan bagi bahan. Contoh soalan ni lah. Contoh, mana dia? Contoh macam ni. Okay, dah habis saya bincangkan, saya akan bagi jawapannya. Saya akan bagi. So, awak pun tak perlu nak kata orang apa, nak tergesa-gesa salin, cikgu tak sempat salin dan cikgu tak payah, tak apa. Okay, kamu buat latihan kamu tu, kalau tak sempat salin tak apa, balik saya bagi pada kamu. Okay, lengkap semualah jadi jawapan dia. Alright.
Okey, lepas tu dapat juga dengan Google Meet bahan-bahannya itu. Okey, tak susah manalah. Okey, alright. Okey. Setakat ni ada tanya lagi? Silakan. Okey, itu saya cerita pada kamu. Saya jenis saya jenis yang kata, kalau kamu bertanya, insyaAllah akan jawab lah. Okey, alright. Kalau kamu tak tanya, saya anggap kamu faham je. Itu je lah. Okey, alright. So, ada nak tanya apa-apa tak? Silakan, tanya apa-apa tak? Kalau silakan. Ada soalan. Okey, yang DLP ni cubalah dulu Jen. Kalau saya agak-agak tak faham apa semua, beritahulah tak ada salah. Okey, alright. Okey, saya dah bagilah nama dekat cikgu awak, cikgu Didi tu, nama cikgu yang mungkin boleh dia cuba tanya kod dia Didi lah mak saya. Ya? Didi ialah mak saya. Oh ya ke? Okey, alright. Okey, dia mak saya. Okey, alright. Okey, saya cuba carilah ada cikgu yang daripada Sekolah Sri Putri. Dia ni rajin juga buat kelas. Saya cuba saya minta dia lah, cuba tanyalah dia kod dia ada masa free sebab dia pun fikir ham sekarang ni. So mungkin takut macam tak free lah. Okey, nak tanya apa? Farhana Faizat tanya apa-apa, silakan. Okey, target saya untuk semua katakan ni Alif dan Legend kata target saya untuk SPM dari exam form 1 form 5 adalah A+. Okey, good, tak ada salah lah. Okey. Kemudian tapi cikgu saya SLJKD 3 dia kata nanti kami naik sekolah saya fizikal. Masa dia fizikal. Okey. Alright, ada apa tanya tak sekarang ni? Kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Maksud saya tekan tadi. Okey, tak apa. Tak ada salah. Okey, ada tanya apa lagi? Silakan. Apa-apa saja. Tak ada soalan. Silakan, apa tanya je. Tak ada soalan. Tak ada soalan. Okey, Alif tak ada soalan. Okey, tak apa. Alif dia target A+ ni. Alif sekolah mana Alif? Saya sekolah Puasa Ajaran 3 Bandar Baru Bangi. Section 3. Section 3. Okey. Bandar Baru Bangi saya pernah pergi. Jalan 4 saya pernah pergi. Awal Baginda saya pernah pergi. Ceramah set saya pergi. Okey, kemudian ni siapa tadi? Harap-harap nanti cikgu boleh buat kelas mat DLP untuk form 2. Form 2. Okey. InsyaAllah kalau saya ada masa. Sebab apa? Sebab jadual spek. Contoh saya dengar jadual spek. Okay. Contoh je ya. Saya buka jap jadual tajuk kelas saya ni. Okey, jadual saya contohnya, jadual saya agak pack sikit lah sebab saya tak berani sangat. Okey, contoh. Okey, ni contohlah jadual saya ni Okey, untuk hari ni 5 hari bulan. Okey, kelas UDD mana patutnya ada. Petang ni saya ada kelas juga 5 sampai 7. Hari ni ada. Patutnya hari ni saya balik kampung tapi tak jadi balik lah. Okey, hari Isnin ni saya akan ada ceramah dekat Kota Damansara, section 8. Kemudian 8 bulan saya ada, malam saya ada kelas dengan anak Datuk Hud. Okey, Rabu saya ada kelas. Okey, hari Isnin ni, hari Khamis minggu depan, ni menarik lah. Hari Khamis minggu depan, okey ni. Okey, jangan saya ambil SPM. Mana je ya. Okey, hari Khamis minggu depan. Mana dia? Sekejap. Okey, mana dia ni Mana IC? Sekejap ya saya. Sekejap. Mana dia? SPM. Ya. Ya. Ni. Okey, ni satu lagi. Hari Khamis minggu depan, ni saya juga menduduki SPM sebenar. Okey, sebagai calon. Okey, calon mengulang. Okey, setiap tahun saya ambil SPM paper matematik. Kenapa saya ambil? Saja seronok-seronok ambil. Okey, saya ambil seronok. Okey, tahun lepas saya ambil, alhamdulillah dapat result A+. Okey, tahun ni saya ambil lagi. Okey, sebagai calon mengulang. Okey, saya akan ambil dekat SMK Dato' Arul, saya ambil paper matematik setiap tahun. Inilah kali yang ke-15 saya ambil SPM matematik
Setiap tahun saya ambil SPM. Kenapa saya ambil? Yang pertama saya nak uji tengok berapa pantas jawab soalan. Yang kedua saya nak uji tengok apa yang saya kongsi dalam ceramah saya adakah berguna ataupun tidak. Yang ketiga saya nak uji tengok, nak tengok apakah perubahan soalan yang ada dalam SPM tu, berapa peratus kebatnya, apa semua. Yang keempat saya nak tengok ada tak soalan saya keluar. Sebab saya pun bina soalan SPM ni, saya tengok ada tak soalan saya keluar. Okay. Yang kelima saya nak bantu pelajar kat sana lah. Sambil tengah break tu, saya pun tanyalah macam mana exam tadi boleh buat tak boleh buat. Saya akan share, saya akan kongsi tip last minute. Itu saya. Okay. Ni result saya lah. Okay, ni saya akan ambil. Saya ambil. Minggu depan hari Khamis saya akan duduk exam ni. Okay, alright. Itu contoh. Okay, alright. Okay, dah buat tanya lagi? Silakan. Kata ada apa-apa? Ada tanya apa-apa? Ada cikgu. Okay, kalau tak ada apa-apa, okay, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang ada pada malam ni. Okay, so macam saya cakap tadi, kalau ada yang rasa nak terus proceed lah, tak ada masalah dengan saya. Kalau tak ada yang nak proceed, tak apa. Okay, tak ada masalah. Okay, so kalau nak proceed tu berhubunglah dengan Cikgu Didi, tak ada masalah. Okay, untuk seterusnya. Alright, so untuk malam ni saya berhenti kat sini dulu. Okay, apa yang saya cerita tadi ialah tentang yang pertama adalah format SPM, format PT3 macam mana. Yang kedua, apa topik-topik yang akan belajar dalam form 3. Yang ketiga lah, awak nak belajar dengan saya nanti, macam mana cara dia. Okay, macam mana cara dia. Okay, macam inilah saya. Okay, tak faham bertanya, dan kalau bertanya tu berrespon lah, tu saja. Alright, so kita akan jumpa kalau kelas akan datang, insyaAllah kalau ada masa, ada rezeki. Okay, so sepanjang saya cakap tadi, kalau saya ada terkasar bahasa, sorry to say. Okay, alright. So jumpa lagi insyaAllah. Kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Sama. Terima kasih cikgu. Alright. Good luck. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu ajarannya. Alright. Sama.